Assalamualaikum. Bersua lagi dalam sejarah bangsa kita. Kali ini kami membawakan satu topik yang menarik, iaitu empayar Kerajaan Champa, kerajaan Melayu yang hilang pada masa dahulu. Mari sama-sama kita dengarkan apakah kisah menarik tentang Kerajaan Champa ini. Champa merupakan sebuah kerajaan Melayu yang agung yang pernah wujud di luar daripada kawasan Nusantara. Hakikatnya, ramai dalam kalangan orang Melayu sendiri tidak mengetahui bahawa kerajaan hebat yang berdiri megah di kawasan Vietnam Tengah sehingga Vietnam Selatan ini merupakan kerajaan Melayu berdaulat. Dengan kata lain, kota terkenal Saigon di Vietnam Selatan sekarang merupakan salah satu kawasan jajahan kerajaan Melayu Champa pada satu ketika dahulu. Bangsa Cham merupakan sebahagian daripada rumpun Melayu Austronesia. Walaupun berada jauh nun di Vietnam, namun tidak sedikit persamaan yang dimiliki Melayu Cham dengan Melayu di Nusantara, terutamanya dengan Kelantan dan Patani. Seperti penerimaan pengaruh Buddha Hindu sehingga abad yang ke-13 serta penggunaan tulisan Sanskrit dalam urusan pentadbiran. Sebagaimana kerajaan kuno yang lain, kerajaan Melayu Champa juga memiliki beberapa nama panggilan yang berbeza mengikut tempat dan geografi bahasa. Antara nama lain bagi Champa ialah Champa Desa, Champa, Cemtan, dan Cham. Dan bagi setengah buku teks Melayu, Champa juga dipanggil sebagai Kembayat Negara. Nama Champa mula wujud sekitar tahun 655 Masehi sehingga 658 Masehi. Kerajaan Champa terdiri dari pada 14 dinasti dan dipengaruhi oleh ajaran Hindu. Namun turut menerima pengaruh Cina, terutamanya dalam bidang diplomatik. Pengaruh Cina boleh dilihat dengan jelas semasa abad ke-13 hingga ke-15, iaitu semasa Cina ditakbir oleh dinasti Ming yang lebih mesra Islam dan orang luar. Selepas kejatuhan dinasti Ming pada tahun 1644 Masehi kepada dinasti Qing, iaitu Manchu Qing dari keturunan orang Gasar di utara Manchu, hubungan Champa Cina telah terputus. Zaman kemasyhuran Champa boleh dikatakan berlaku pada zaman pemerintahan Cek Bunga. Baginda telah berjaya mematahkan ancaman Dai Viet dan meluaskan empayar Champa ke wilayah Dai Viet sehingga ke Sungai Merah. Serangan ini telah berjaya membunuh Raja Tran Dutong. Lebih manis apabila pemerintahan Baginda diiktiraf oleh dinasti Ming Cina pada tahun 1369 Masehi. Cek Bunga Sultan Zainal Abidin, Raja Merah yang Agung, gelaran orang Vietnam, merupakan pemimpin agung bagi kerajaan Champa kerana selepas kemangkatan Baginda,
kuasa Champa mulai melemah. Cik Bunga telah berkahwin dengan Putri Saadong II. Siti Zubaidah Dewi Nareswari. Putri Saadong yang dimaksudkan ini tidak sama dengan Putri Saadong, anak angkat Cik Siti Wan Kembang itu. Cik Bunga telah berkahwin dengan Putri Saadong di kota Jeddah. Sadaus salam berwalikan Raja Braubasa atau Sultan Mahmud Jeddah Riaya Saadus Salam, yaitu ayah kepada Putri Saadong yang juga raja bagi kerajaan Jermin. Raja Braubasa merupakan anak sulung kepada Sang Tawal, pemerintah Langkasuka pada tahun 1370 Masihi. Permaisuri Daiwet Diongkong ataupun dipanggil Kilan Cahaya telah melarikan ke Champa selepas gagal menabalkan anaknya yang kecil menjadi Raja Daiwet. Setahun selepas itu, Cik Bunga telah menyerang Daiwet dan berjaya menawan Hanoi. Baginda telah melantik Dong Kong sebagai Raja Daiwet. Keamanan berjaya dicapai antara kedua-dua buah negara. Namun tidak kekal lama apabila persahabatan ini telah disabotaj oleh bapa saudara Dong Kong. Tanpa mengetahui muslihat bapa saudaranya, Raja Daiwet telah menyediakan angkatan perang di bawah pimpinan Trang Donga, ayah Raja Daiwet, untuk menyerang Champa. Cik Bunga telah berjaya ditawan dalam perang ini. Apabila baginda dan 4 orang pengiringnya meninggalkan istana, isteri mudanya Dewi Manisuka ataupun dipanggil Putri Sejarah tanpa pengetahuan Putri Saadong ataupun Siti Zubaidah. Maka bermulalah kisah perjalanan Putri Saadong dalam usaha menyelamatkan Cik Bunga, walaupun Putri Saadong sedang syarat mengandung. Putri Saadong akhirnya berjaya menyelamatkan Cik Bunga dan 4 pengawal baginda, dan mereka menaiki kuda dari Hanoi hingga ke ibu negara Champa.